Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari satu laki-laki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, halaktu. Dia ni tiba-tiba dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, halaktu. Jahannam dah aku, dia kata. Habislah aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia, waihak. Nabi kata, celaka kamu. Apa ni tak pasal-pasal mai pihak abang kata habislah aku, binasalah aku, jahannamlah aku, ni apa? Kata laki-laki itu, waqa'tu ala ahli fi Ramadan. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah buat satu salah besar. Saya telah bersetubuh dengan isteri saya siang bulan Ramadan. Tuan-tuan, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa ni ditarbiyah elok oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada daripada kalangan depa ni yang buat salah, salah maksudnya benda tu dilarang oleh Allah dalam Quran ataupun dilarang oleh Nabi di dalam hadis dia. Kalau depa ada buat benda yang Allah larang, yang Nabi larang, depa jiwa jadi tak tenang. Orang putih kata dia ada satu rasa guilty conscious. Dia rasa bersalah. Dia duduk di rumah tak senang, dia nak buat apa pun tak senang, sehinggalah dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, saya sudah buat satu salah besar. Saya sudah bersetubuh dengan isteri saya siang bulan Ramadan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, a'tiq raqabah. Nabi kata tak apa, kalau itu kesalahan dia, denda dia ialah merdekakan satu hamba. Kalau ada hamba, merdekakan, settle masalah tu. Kata laki-laki itu, ma ajiduha. Dia kata masalahnya saya tak ada hamba. Nabi kata, fasum syahraini mutatabi'ain. Nabi kata kalau tak ada hamba, ambil yang kedua. Kafarah ataupun denda yang kedua, hang kena puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh miss. Kalau miss hari, dia restart balik. Dah puasa dah 40 hari, miss 1 hari, dia restart balik, dia satu balik. Kata laki-laki itu, la astati'. Dia kata, aku tak mampu. Nak puasa sampai 60 hari berturut-turut, tak mampu. Aku nak perhabis Ramadan ni pun nyawa kot lubang telinga. Nabi SAW kata, fa'at'im sittina miskinan. Nabi kata, kalau macam tu tak apa, buat yang ni. Dia ada option. Boleh buat option 1, buat. Tak mampu, pi option yang kedua. Tak mampu, pi pilihan yang ketiga. Tak mampu. Tuan-tuan, Islam ni cukup bertimbang rasa. Nabi kata tak apa, kalau nak merdeka hamba pun tak mampu. Kalau sekiranya nak puasa 2 bulan berturut-turut pun tak mampu. Nabi kata, fa'at'im sittina miskinan. Pi bagi makan 60 orang miskin. Kata laki-laki itu, ma'ajid. Dia kata, ya Rasulullah, hak tu pun saya tak mampu. Nabi bila dengar macam ni, fa'utiya bi'araq. Nabi kata dekat sahabat yang lain, hampa pergi cari mai makanan. Buat mai segantang makanan. Pergi carilah kurma ke, pergi carilah gandum ke, apa juga makanan, buat mai sini, Nabi kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu. Bila orang buat mai dekat Nabi makanan segantang, Nabi bagi dekat Syekh ni, Syekh Paku Longgang ni. Bagi kat dia, Nabi kata, khudhu. Ambil makanan segantang ni, fatasaddaq bih. Pergi cari orang susah, bagi. Faqala, ya Rasulullah, a'ala ghairi ahli. Lorat. Dia kata dekat Nabi SAW, dia kata ni gandum segantang ni nak pergi bagi kat siapa? Dia kata nak pergi bagi dekat orang lain kah? Lain daripada keluarga saya kah? Fawallazi nafsi biyadih ma baina tunubail Madinah ahwaju minni. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah yang nyawa saya Allah duk pegang, di antara 2 lembah ni, maksudnya dalam bumi Madinah ni, di antara 2 lembah ni, saya tidak rasa ada orang yang lebih berhajat daripada saya. Nabi kata kat dia, ambil segantang ni, pergi cari orang miskin bagi. Dia kata, ya Rasulullah, nak bagi kat siapa? Pasal apa? Pasal setahu saya, atas bumi Madinah ni, tak ada orang lebih miskin daripada saya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Kata Abu Hurairah, Nabi gelak sampai nampak
gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata lorak sungguh dah lah miskin pergi buat salah, apalah punya orang hang ni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudhu. Nabi kata kalau begitu ambil kat hang lah berai ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis yang cukup kuat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia apa dia? Yang pertama, dia nak abang dekat kita, kata Islam ni, agama kita ni, agama yang cukup bertimbang rasa. Cukup bertimbang rasa. Islam bukan agama kejam. Islam bukan agama yang nak menekan orang. Islam bukan satu agama yang nak mengongkong hidup. Islam ni satu agama yang cukup cantik dan cukup fleksibel. Tapi salah, itu tetap salah. Hukuman dia, ni dia 1, 2, 3, 4. Boleh pilih hak mana. Tak boleh juga. Nabi kata hang ambil hang lah. Pergi bagi anak beranak hang makan. Pasal apa? Pasal hang entitled. Hang layak untuk menerima makanan kafarah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sama dengan kita ada baca satu hadis di Masjid Abdullah Fahim Kepala Batai. Satu sahabat Nabi sakit sampai tinggal tulang dengan kulit. Teruk punya sakit sampai tinggal tulang dengan kulit, sampai sahabat-sahabat main mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kata sahabat kita ni sakit dia sampai tinggal tulang dengan kulit. Sahabat kata dekat Nabi, kalau kami nak cempung dia, nak bawa mai depan Nabi, nak tunjuk dia ni, kami takut berterabuk tulang dia. Syekh ni yang tinggal tulang dengan kulit yang sakit ni, dia ni sudah buat satu kesalahan. Satu hari jariah, satu perempuan jariah, hamba kepada kawan dia, orang lain, mai hantar makanan dekat dia pasal dia sakit. Mai dia tengok perempuan jariah ni, dia sudah naik syekh. Akhirnya dia berzina dengan jariah tu yang kata sakit tinggal tulang dan kulit ni. Bila dia dah buat benda tu, dia rasa bersalah, dia berasa takut, dia berasa dia sudah buat satu benda yang merupakan dosa besar. Dia sudah buat al-kabair, satu benda daripada dosa-dosa besar. Dia pergi mengadu dekat kawan-kawan dia yang mai ziarah dia. Dia kata, hangpa tolong Ustaz pergi tanya Nabi, awaklah aku ni pergi jadi macam ni. Aku sudah terbabas, aku sudah pergi buat benda macam ni. Kawan ni tengok dia atas bawah. Sakit, lepas tu tinggal tulang dengan kulit. Boleh hang buat kerja ni? Dia pergi mengadu dekat Nabi SAW. Sekali dengan mereka kata, ya Rasulullah, kalau kami nak cempung dia bawa mai, kami takut tulang dia nanti bertabak kok jalan. Weh, Nabi kata lorak ni. Nabi suruh buat apa? Undang-undang Islam mesti dilaksanakan. Nabi suruh sahabat-sahabat pergi cari rantin. Kalau rantin buah tu, tangkai tu dia ada rantin tu, Nabi kata bilang bagi cukup 100 rantin. Nabi guna tu tangkai yang ada rantin-rantin, bilangan dia 100 tu, Nabi tibai belakang dia sekali. Sudah. Tapi hukum Islam dilaksanakan melihat kepada keadaan dia, kena macam tu aja. Sebab apa? Sebab dia berzina. Sebab apa? Sebab dia penzina yang belum biasa berkahwin. Maka hukumnya sebat 100 kali. Nak sebat tak boleh sebat macam orang lain. Padan dengan ranti muktan aja. Pukul atas belakang dia. Dua benda kita nak bagi tahu di situ. Yang pertama apa dia? Sahabat-sahabat Nabi, bila mereka buat salah, mereka takut. Itu beza mereka dengan kita. Kita bila buat salah, kita juh. Kita tak mengaku salah. Satu dunia, satu Malaysia, satu negeri, orang nasihat kita, kita sudah buat salah, suruh kita mengaku salah, kita tak mengaku. Kita cari kawan-kawan kita, pertahankan kita. Kita tak mengaku kita salah. Itu beza kita dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat Nabi takut pergi jumpa Nabi SAW. Dia sudah bersetubuh dengan isteri dia siang hari bulan Ramadan. Dia tahu benda tu benda yang ditegah dan benda yang dilarang. Pergi tanya Nabi SAW. Nabi habang kat dia, hang buat yang ni, hang merdeka hamba, hang tak boleh nak merdeka hamba, hang puasa 2 bulan mutatabi'ain, berturut-turut, hang tak boleh, hang pergi cari makanan, pergi bagi makan dekat 60 orang miskin, hang tak boleh. Nabi kata ambil gandum ni, hang pergi cari orang miskin, hang bagi. Pun tak boleh juga. Dia kata dia orang paling miskin. Nabi kata kat dia, ambil bagi kat keluarga hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran pertama dia nak bagi tahu dekat kita, sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, depa ni adalah golongan manusia yang apabila buat dosa, depa nak cepat-cepat clear dosa depa.
Kalau sekiranya dosa itu boleh ditebus dengan direjam dengan batu kerana berzina, sedangkan dia dah berumah tangga, macam satu sahabat yang bernama Ma'iz, dia sanggup pitahan diri dia kena rejam dengan batu, dengan syarat dia mati, dia tak mau bawa balik dosa pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takut tu adalah hasil daripada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isu kedua yang ada dalam hadis ni ialah isu keprihatinan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Nabi prihatin. Nabi tak boleh dengar orang susah, Nabi nak tolong.